Apabila seseorang individu didapati positif COVID-19, perkara pertama yang akan dilakukan adalah orang itu akan diasingkan serta-merta. Segala langkah berjaga-jaga akan diambil demi memastikan orang itu tidak terdedah kepada orang lain, kerana satu sentuhan boleh merebakkan virus yang boleh membawa maut ini. Itu risikonya jika ada hanya seorang pesakit. Tetapi bagaimana jika anda mempunyai puluhan atau ratusan pesakit COVID-19 di premis sama yang menerima kunjungan ratusan orang awam setiap hari? Itulah cabaran yang didepani oleh hospital di serata negara. Selaku premis nombor 1 dalam perkhidmatan kritikal negara, hospital tiada pilihan untuk tutup seperti premis lain bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 merebak di premis mereka. Mereka masih perlu menerima pesakit COVID-19 dan pada masa yang sama terus menerima pesakit biasa. Itu misi dan cabaran Hospital Chancellor Tuanku Mukhris UKM atau HCTM UKM setiap hari sekarang dalam era COVID-19 dan normal baru. Sebelum ini dikenali dengan nama HUKM, hospital yang berdiri sejak tahun 1997 dan telah menerima lebih 800,000 pesakit ini, kini mungkin berdepan cabaran terhebat dalam sejarahnya setakat ini. Kerana seperti beberapa hospital utama lain, HCTM kini dinaik taraf sebagai hospital COVID-19. Kita telah merawat lebih daripada 216 orang pesakit COVID positif di ward kami dan kita mempunyai kadar kesembuhan lebih daripada 99%. Kita juga telah mengadakan banyak ujian-ujian makmal yang telah melebihi 7,000 test yang telah kita buat bagi membantu Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menangani COVID-19 ini. Tetapi pada masa yang sama, mereka terpaksa menerima ribuan pengunjung dan pesakit biasa yang sukar mencari hospital lain untuk meneruskan rawatan mereka. Terima kasih Puan, kita akan berjumpa dalam masa 3 bulan lagi. Ubat boleh diambil di bahagian farmasi. Sejak PKP ini telah digantikan dengan PKP pemulihan, kita dapati ramai pesakit-pesakit yang dahulunya menjauhi hospital ini disebabkan hospital kita ini merawat pesakit-pesakit COVID-19 telah mula kembali ke hospital. Kita lihat juga bahawa di waktu pagi pada minggu lepas ramai pesakit-pesakit telah datang awal sebab mereka ingin mengelakkan kesesakan. Apabila lebih ramai pengunjung datang ke premis sama yang menempatkan ramai pesakit COVID-19, sudah tentu setiap aspek perlu dikawal rapi. Jika tidak, ianya ibarat bom jangka. Segala SOP dirombak semula kepada SOP normal baru. Semuanya bermula dari sebelum pesakit menjejakkan kaki ke sini lagi. Kita adakan sistem appointment yang kita adakan staggered yang berperingkat di mana mereka dihubungi sehari sebelum itu untuk mengingatkan mereka tidak datang terlalu awal ke hospital ini, setengah jam sebelum appointment mereka diberikan. Dan juga kita mengadakan barisan-barisan kalau dulu ini lobi ini adalah lobi terbuka, kita adakan barisan-barisan di mana mereka ini disaring dengan garisan-garisan di lantai ini menunjukkan bahawa mereka perlu menjarakkan diri mereka. Dengan norma baru, kita pastikan setiap pesakit kita ini disaring untuk ujian COVID sebelum pembedahan dilakukan atau dibenarkan. Dan setakat ini kita melakukannya di mana pesakit perlu hadir beberapa hari sebelum tempoh atau tarikh pembedahan. Dan di sini kami melakukan ujian COVID di hospital ini dan insya-Allah kita dapat mendapat keputusan dalam masa 24 jam. Dan bagi menjimatkan masa dan mengehadkan pendedahan manusia, saringan suhu badan dilakukan secara automatik. Tugas ini diambil alih oleh mesin yang tersedia di lobi hospital yang boleh menyaring suhu 30 hingga 40 pesakit seminit. Ini memudahkan kita mendapatkan suhu dengan lebih tepat dan juga ada sistem facial recognition terus masuk di dalam sistem di mana klinik akan tahu mereka akan telah hadir ke hospital ini. Bukan itu saja, mesin ini boleh tahu jika anda tidak memakai topeng muka.
Dan jika tiada kad temu janji, maaf, anda tidak dibenarkan masuk. Tapi ini semua proses manualnya. Bagi mereka yang lebih celik teknologi, ada alternatif yang lebih mudah dan pantas. QR code, sistem ini sebenarnya dah ada kita gunakan untuk kaki tangan menghadiri mesyuarat-mesyuarat kita, tetapi kita akan perkembangkan kepada pesakit-pesakit kita di mana ini akan terus mempercepatkan proses dan juga membolehkan kita mengesan pesakit kita dengan sistem yang lebih kemas dan efisien. Tetapi dengan teknologi dan otomasi yang semakin rancak, tidak bermakna mereka yang ketinggalan akan disisihkan. Mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan pesakit-pesakit yang tidak mempunyai handphone, tidak tahu menggunakan smartphone dan juga pesakit-pesakit yang mungkin yang ada masalah penglihatan dan sebagainya. Kita sediakan satu kaunter khas. Sekiranya mereka tidak boleh menggunakan sistem QR code ini, mereka akan terus ke kaunter tersebut dan pihak nurse akan mengisi maklumat mereka itu dan memberikan mereka pas harian. Setiap pas itu mempunyai warna yang berbeza untuk setiap hari supaya mereka tidak menggunakannya berkali-kali lah. Selepas pendaftaran di bahagian hadapan, pesakit akan datang ke klinik. Walau bagaimanapun kita tak membiarkan kesemua pesakit masuk ke dalam klinik dengan serentak. Kita mengikut sistem appointment yang berkala. Ada pukul 9, ada pukul 10, ada pukul 11 dan setiap masa kita hanya membenarkan 15 orang pesakit untuk berada dalam klinik ini. Kemudian, ke stesen pemeriksaan yang seterusnya. Setelah pesakit dibenarkan masuk ke dalam klinik, kita akan melakukan pemeriksaan sama ada pesakit ini mengikut waktu yang ditetapkan untuk berjumpa dengan doktor. Semua pesakit haruslah memakai pelitup muka dan juga untuk membersihkan tangan mereka menggunakan hand sanitizer. Walaupun sedikit rumit pada mulanya, pesakit rata-ratanya menerima baik dan memahami mengapa kita perlu lakukan semua ini dalam era normal baru. Kena datang lagi awal, kena beratur panjang. Walaupun ada pembahagian antara pesakit OKU dengan wheelchair, tapi pesakit kena datang awal sebab appointment yang diset up oleh HUKM amat limited. Tapi kelangsungan dia selepas daripada awal pagi tu dah smooth lah. Kira tak ada masalah untuk diorang bergerak. Pada awalnya bila kita nak datang hospital untuk appointment, kita akan ada rasa ragu-ragu, takut ada yang mungkin ada yang ada bawa virus. So tapi pada keseluruhannya selepas kita dah masuk ikut new normal yang kita nampak ni, kita lebih confident dan yakin lah. Puas hati dan rasa yakin selamat lah. Sebab dengan tapisan yang dibuat tu, rasa dibuat dengan betul-betul lah, bukan buat lepas tangan. Macam liquid yang ada pun rasa macam betul-betul liquid. Cecair alkohol tu betul. Kemudian cara tanya pun tengok IC betul, bukan tanya kata tulis sendiri. Macam di kedai kan, tulis sendiri, nama pun dia orang pakai ikut tulis. Nama betul dia orang tak tulis. Daripada start saya masuk pintu lobi utama, keseluruhannya agak teratur dan ada banyak lapisan untuk dari segi untuk safety lah. Saya rasa selesa hospital kerajaan ni sama taraf dengan swasta lah. Dan dengan negeri maju macam di Amerika pun, rasa tak jauh lah. Saya lama juga masuk hospital di negara luar kan. Dan taraf kita pun rasa macam tak jauh lah jurang kualiti tu. Malah, proses ini juga berdepan lebih banyak otomasi bergerak ke hadapan. Demi mengehadkan pertemuan bersemuka dan risiko pendedahan COVID-19, HCTM kini meneroka peluang untuk melakukan konsultasi pesakit secara maya. Teknologi ini sebahagian besarnya masih dalam peringkat ujian, tetapi ada yang sudah pun beroperasi di atas lantai ward sekarang. Seperti robot Vita. Assalamualaikum, selamat pagi. Vita adalah masa depan konsultasi doktor dan pesakit. Dengan Vita, doktor tidak perlu berganjak dari bilik mereka apabila mahu berjumpa atau memeriksa pesakit. Macam mana hari ini? Ada lebih baik daripada semalam?
Tu ada jadi lagi tak dan malam tadi? Dan jika berdepan dengan pesakit COVID-19 yang amat mudah berjangkit, Vita lah yang mungkin menyelamatkan kaki tangan kesihatan daripada dijangkiti. Ia boleh melakukan beberapa fungsi, termasuklah fungsi telemedicine di mana jururawat kita boleh berada jauh daripada kawasan katil pesakit. Juga ia boleh, kalau lihat di sebelah kiri sana, ia mempunyai stetoskop di mana pesakit itu boleh meletakkan stetoskop di dada dan boleh dibaca ataupun didengar degupan jantung ataupun bunyi pernafasan daripada menggunakan iPad di nursing station, dan juga boleh disangkutkan dengan alat-alat seperti ultrasound dan alat-alat lain, peranti-peranti lain yang boleh digunakan sebagai menggantikan seorang doktor menyiasat keadaan pesakit. Vita tidak keseorangan. Ia dibantu oleh Makcik Kiah. Tetapi Makcik Kiah rupanya mungkin bukan seperti yang anda jangka. Ini dia Makcik Kiah. Tugas Makcik Kiah menghantar makanan dan ubatan kepada pesakit berisiko tinggi atau mudah berjangkit seperti pesakit COVID-19. Nama rasmi robot ini adalah MCK-19 dan ia dibangunkan bersama oleh pihak hospital dan UTM. Dalam era COVID-19 di mana pertemuan fizikal perlu dihadkan, peranan Makcik Kiah amatlah penting. Kerana Makcik Kiah, proses menghantar makanan dan ubatan sangatlah berbeza. Saksikan sendiri. Nombor lama. Dan nombor baru. Robot ni adalah untuk mengurangkan interaksi staf-staf kami dengan pesakit-pesakit yang positif COVID. Prototipe yang kita ada ni adalah pertama di Malaysia, tapi dekat luar negara kita telah nampak beberapa jenis lah yang telah digunakan. So inilah pertama di negara kita. Vita dan Makcik Kiah ibarat preview kepada normal baru hospital bergerak ke hadapan. Tetapi normal baru tidak semestinya bergantung kepada teknologi canggih. Kadang-kala ia hanya memerlukan pembaharuan inovatif kepada perkhidmatan sedia ada. Setiap hospital atau klinik tidak akan lengkap tanpa farmasi. Di HCTM, sejak penularan COVID-19, farmasi menjadi kreatif bagi menyesuaikan perkhidmatan mereka dengan normal baru. Disebabkan oleh PKP dan seruan kerajaan untuk mengurangkan penularan COVID-19, kita telah melaksanakan satu sistem perkhidmatan ubat melalui pos dengan menggunakan sistem WhatsApp dan juga secara talian. Jadi pesakit hanya perlu semak baki ubat anda di rumah. Jika tidak mencukupi, pesakit boleh menghubungi pihak farmasi dengan menggunakan sistem WhatsApp 14 hari sebelum bekalan ubat habis. Jika pesakit layak, kita akan menghantar ubat terus ke rumah pesakit dengan caj kiriman RM5.30 mengikut berat bungkusan dan juga zon kawasan. Bagi pesakit yang datang secara fizikal ke hospital, nombor barunya Farmasi Pandu Lalu. Selaku premis nombor 1 di barisan hadapan negara dalam perang menentang COVID-19, sudah tentu hospital menyesuaikan 1001 aspek operasi harian kepada nombor baru. Apa yang anda nampak ini hanya sikit daripada keseluruhan transformasi ini.
yang pada hakikatnya menembusi setiap aspek dan bahagian. Sebagai contoh, apa pula normal baru bagi Dewan Bedah? Kita menjadikan air liur atau droplets udara menjadi aerosol dan itu memberi risiko jangkitan yang tinggi. Dan ward bersalin. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Atau jika pesakit COVID-19 perlu dibawa keluar dan dipindahkan ke tempat lain di hospital. Cerita normal baru kembali selepas ini. Segala aspek kehidupan kita perlu diubah dalam era normal baru. Dan bagi hospital, ianya ibarat ground zero bagi normal baru. Kerana selain menjadi lokasi menempatkan ratusan pesakit COVID-19, ia juga menerima kunjungan ribuan orang awam setiap hari. Di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris atau sebelum ini dikenali sebagai HUKM, pelbagai normal baru ini sudah pun dipraktikkan. Daripada penjarakan sosial kepada pemeriksaan pesakit secara maya, penggunaan robot kepada pengajaran pembedahan secara simulasi. Tetapi bukan sahaja pelaksanaan normal baru, hospital juga bersedia untuk senario terburuk. Di sini, kaki tangan hospital melakukan latihan sekiranya pesakit COVID-19 perlu dikeluarkan dari ward pengasingan dan dibawa keluar jika perlu menjalani pembedahan. Mungkin lebih daripada kaki tangan kesihatan atau doktor di luar, doktor bedah yang perlu membedah pesakit COVID-19 berdepan risiko lebih tinggi. Golongan ini terdedah kepada segala cecair badan pesakit ketika menjalankan pembedahan. Dalam proses pembedahan, kebanyakan pesakit kita ini perlu perlu ditidurkan ataupun kena ventilate mereka. Itu merupakan prosedur yang berisiko tinggi sebab kita menjadikan air liur atau droplets udara menjadi aerosol dan itu memberi risiko jangkitan yang tinggi. Sebab itu kita sarankan di sini memang pegawai pakar-pakar bius kita dan pegawai kita akan memakai full set PPE yang disarankan untuk semasa intubasi pesakit. Justru seperti bahagian lain di hospital ini, aspek pembedahan terpaksa melalui pelbagai perubahan SOP. Kita telah meningkatkan lagi perkhidmatan Dewan Bedah kita. Di Dewan Bedah ini, kita mempunyai kapasiti sebanyak 20 Dewan Bedah. Semasa tempoh PKP sebelum ini, kita hanya membuka 4 Dewan Bedah. Tetapi kini kami telah beroperasi sebanyak 12 Dewan Bedah untuk menampung keperluan dan permintaan yang sedia ada. Operation semua kita dah mulakan balik walaupun mungkin waktu tu taklah seperti sebelum ni, tapi kita beri keutamaan terutama kepada kes-kes kanser lah. Kalau kes bukan kanser tu mungkin lambat sikit lah. Kita hanya membenarkan pembedahan secara kecemasan dan juga pembedahan separa kecemasan seperti kes-kes kanser dan sebagainya. Penyakit COVID ni masalah dia ialah pasien tu tak ada simptom, asymptomatic. Jadi kalau kita tak laksanakan penjarakan seperti yang diutarakan, masalahnya kita mungkin di sebelah orang yang berpositif tapi tak ada simptom. Tetapi selaku hospital pembelajaran, HCTM juga mempunyai sisi berbeza pada aspek surgery dan pembedahan. Pengajaran pembedahan kepada bakal doktor sudah tentu tidak terkecuali juga daripada adaptasi kepada normal baru. Can you see what is happening? Tidak seperti dulu, proses pengajaran pembedahan dilakukan dengan lebih sedikit pelajar dan dilakukan secara simulasi maya. Sebelum zaman wabak COVID-19 ini, banyak pengajaran dilakukan di ward dan di dewan-dewan bedah disebabkan norma-norma baru dan kehendak untuk memenuhi SOP, penjarakan sosial dan sebagainya. Bilangan pelajar tidak boleh ramai yang untuk berada di dalam dewan bedah ataupun di ward. Jadi di sinilah mereka akan dilatih untuk menggunakan alat-alat
yang menyerupai pembedahan yang di Dewan Bedah supaya latihan ini dapat dijalankan dengan lebih selamat dan lebih terperinci di dalam keadaan yang terkawal. Sudah tentu tidak sesuai kepada mereka yang takut melihat darah. Tetapi darah menjadi antara elemen paling penting sejak COVID-19 mula menular. Wabak itu menyebabkan penggunaan darah meningkat daripada purata 9,000 beg seminggu kepada lebih 13,000 beg pada minggu PKPB dilaksanakan. Kementerian Kesihatan berkata, pendermaan darah hanya berada sekitar 57% daripada sasaran mereka. Di bahagian pengambilan darah HCTM, mereka menyahut cabaran ini di sebalik keperluan menyesuaikan diri dengan normal baru. Kita buat penanda dengan bagi pesakit akan nampaklah penanda yang telah kita sediakan tu. Lepas tu kita akan panggil pesakit masuk kat dalam ni dengan cara bukan panggil ramai-ramai, kita akan panggil dalam 5. Selama ni cuma kita pakai glove dan pakai mask sahaja dan cuci tangan secara yang biasa saja. Jadi bagi semenjak dengan norma baru ni, benda tu kita dah jadi rutin dengan sentiasa mencuci tangan, dengan sentiasa memakai mask, dengan sentiasa memakai gaun. Mengambil darah, suatu proses fizikal yang melibatkan jarak dekat dengan individu lain, sudah tentu mencabar untuk dilaksanakan di bawah normal baru yang antara lain mewajibkan penjarakan sosial. Tetapi pemahaman dan kerjasama orang ramai membantu memudahkan tugas pekerja di sini setiap hari. Pesakit yang datang menerima perkhidmatan kami di sini, majoriti daripada pesakit tahu prosedur yang telah ditetapkan oleh hospital. Bermula daripada pintu masuk utama dan telah diterangkan oleh pengawas samatan dan juga jururawat yang bertugas. Bila sampai ke bahagian pengambilan darah, sentiasa juga kami mengingatkan pesakit untuk jaga jarak, lepas ambil darah cuci tangan, sebelum ambil darah pun cuci tangan, sentuh apa pun cuci tangan. Kita memang sentiasa menasihati pesakit. Kita kena anggap benda tu sentiasa ada di sisi kita, sentiasa mengekuri kita. Jadi kita sendiri yang kena jaga diri kita di samping menasihati orang lain. Penyesuaian kepada normal baru sememangnya tidak mengecualikan mana-mana individu di sini. Baik pesakit atau kaki tangan, baik pengunjung atau pekerja sokongan. Daripada warga emas kepada yang baru melihat dunia. Ramai yang merasa rumit dengan segala langkah baru yang perlu diambil. Tetapi satu aspek normal baru ini mungkin mengecewakan bakal bapa. Kerana tidak seperti dulu, normal baru bermakna mereka tidak lagi boleh meneman isteri ketika satu proses terpenting yang dilalui setiap pasangan suami isteri, iaitu ketika menyambut cahaya mata. Bagi mengurangkan risiko pendedahan dan jangkitan, si isteri kini bersendirian apabila melalui detik penting ini. Dan sesudah si manja selamat tiba di alam dunia, bagi yang beragama Islam, azan dilaungkan oleh bapa di telinga mereka dari jauh. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sememangnya terkilan sedikit, kerana ini antara detik paling bermakna dalam hubungan seorang bapa dengan anaknya. Tetapi apakan daya, ianya terpaksa dilakukan demi kebaikan semua, khasnya si bayi sendiri. Mereka adalah Wira, berjuang setiap hari sejak hari pertama, merisikokan kesihatan dan menggadai nyawa demi merawat anda semua. Kami sebagai staf yang bekerja semasa wabak ini, of course, mestilah risau, berasa gusar. Macam mana kita nak mengelakkan wabak ini daripada tersebar kepada orang ramai. Tapi insyaAllah selagi kami staf semua mengikut SOP yang telah diarahkan, InsyaAllah kami boleh memutuskan wabak ini. Dan untuk kita membantu dan menunjukkan penghargaan kita kepada mereka, tidak cukup sekadar kata-kata semangat atau posting sokongan di media sosial. Jika anda benar-benar ingin membantu meringankan beban mereka, mainkanlah peranan anda untuk melakukan semua yang disarankan. Walaupun rumit atau leceh, kita semua perlu kekal berdisiplin untuk menyambut hidup
dengan normal baru. Nasihat kepada orang ramai supaya sentiasa amalkan SOP seperti yang telah ditetapkan oleh MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu 3S, elakkan tempat yang sempit, sesak dan sembang dekat, dan amalkan 3W iaitu wash, warn dan wear. Sentiasa mengamalkan membasuh tangan dengan hand sanitizer atau sabun, sentiasa memakai mask di mana jika ingin berkeluar, dan warn mengikut sentiasa mengingat peringatan yang telah diberikan oleh Majlis Kesihatan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kita sama-sama dapat meneruskan rangkaian COVID-19. Kalau ianya boleh dikekalkan dengan kaedah sekarang yang dilaksanakan oleh kerajaan dan juga kerjasama daripada masyarakat mengamalkan 3S tadi, insya-Allah saya rasa kita boleh maintain kejayaan kita untuk mengurangkan kes-kes baru yang kita capai sekarang. Kita ni dah 2 bulan kita dah mendapat satu latihan lah kata, duduk dalam PKP berbagai 2-3 peringkat ni. Saya rasa kita dah cukup latihan dan cukup kesedaran lah. Jadi rasa sekarang ni kita dah mula ada culture, dah mula ada budaya yang kesedaran tu. Jadi saya rasa kepatuhan ni dah tinggi lah, tinggi. Tapi macam biasalah dalam masyarakat ni, macam mana tinggi pun ada jugalah yang tersisih, yang tak betul tu. Yang itu je kita jaga. Yang kumpulan yang kecil-kecil dia, yang tu je kita kena jaga. Bantu kami untuk bantu anda. Sama-sama kita tangani COVID-19 di Malaysia. Kita mesti menang!